Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan Sunan Nasa'i pada bab yang ke-15 muka surat 30. Malam ini kita baca satu tajuk saja. Bab yang ke-15, babud du'a bainat takbirah wal qiraah. Bab yang ke-15, doa antara takbir dan bacaan Al-Quran. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis yang dikemukakan di bawah bab ini menjelaskan pensyariatan doa antara takbiratul ihram dan bacaan Fatihah. Jadi al-qiraah yang dimaksudkan dalam tajuk tu makna qiraah Fatihah. Qiraah Fatihah, itu maksudnya. Baik, di bawah kitab Al-Iftitah ni, kitab yang ke-11 ni, Imam An-Nasa'i telah membuat 7 bab yang menjelaskan tentang zikir yang dibaca antara takbiratul ihram dan juga Fatihah itu. Jadi ada 7 bab semua, termasuklah kita baca dah sebelum ni. Pada bab yang ke-14 tu termasuklah salah satu. Baik, cuba kita tengok hadis yang ke-895. Wa biqala akhbarana Ali bin Hujr qala anba'ana Jarir an Umarah Ibn al-Qa'qa. Tu barih tu sebab ini barih tersilap. An Umarah bin al-Qa'qa tu. Bukan nu tu. Ni tu. Perbetulkan baris ni. An Abi Zur'ah Ibn Amr Ibn Jarir an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salah sakata hunayha faqultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasul. Sebenarnya ada Allah tu tertinggal ya Rasulullah. Letak sebab ya Rasulullah ada Allah tu sebenarnya. Ma taqulu fi sukutik baina at-takbir wal qiraah? Qala aqul Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memulakan salat, yakni masuk dalam salat. Beliau diam sekejap. Setelah dia masuk dalam salat, dia akan takbir Allahu Akbar, dia diam sekejap sebelum dia baca Fatihah itu. Tu. Hunaihah tu sebentarlah. Sekejap saja. Lalu saya bertanya, saya berkata, mana saya bertanya, saya tu maknanya Abu Hurairah lah. Saya tebus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayah dan ibuku. Sama apa kalau sebut saya tebus ni maknanya dia nak memuliakan seseorang itu. Mana kalau ayah saya jadi tawanan, saya lebih rela asalkan Rasulullah bebas. Ini adat orang Arab. Bila dia nak menyatakan kemuliaan seseorang, dia sebut begitu. Sanggup dia gadaikan ibu bapa dia. Itu style orang Arab lah. Baik. Wahai Rasulullah, apa yang Rasulullah ucapkan ketika dalam keadaan diam sekejap?
Masa diam sekejap tadi, apa dia Rasulullah baca? Sebab gini, kita akan tengok selepas ni, persoalan ni dia berkait dengan, tak apalah, bawah lepas ni kita ada bincang, bagaimana ulama kata, kenapa tanya begitu? Mesti ada sebab tu. Baginda bersabda, aku mengucapkan, wahai Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sejauh timur dan barat. Wahai Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana baju putih dibersihkan daripada kotoran. Wahai Allah, bersihkanlah segala dosa-dosaku dengan air. Air ni air biasa, alma, salji ataupun salju. Ni air salji, dan juga ais. Air ni maknanya air batu tu lah. 3 jenis bahan pencuci. Baik, pertama sekalinya, sebelum kita pergi ke bawah tu, sebenarnya doa ni lebih sahih lagi daripada hak kita duk baca setengah-setengah kita wajah tu wajah lillah. Hak ni lebih sahih lagi. Bukan kata hak tu tak sahih, tapi ada dipertikaikan. Hak ni paling kuat sandaran dia. Nak baca hak tu pun tidak jadi masalah. Cuma hak ni kalau nak kira dari segi kajian terhadap analisis hadis, dari segi sanad, hak ni lebih kuat. Mana kalau kita duk biasa baca hak tu, cuba baca ni pula. Apa? Oh, ingat balik ni klik apa lagi ingat. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Abu Hurairah adalah muttafaq alaih. Ini hadis muttafaq alaih. Yang kedua, maksud Nabi SAW diam sekejap selepas mengangkat takbiratul ula. Kadang-kadang anda guna takbiratul ihram. Masa ini kita guna takbiratul ula. Ini sama ya. Maksudnya sama. Takbir mula-mula. Itu makna takbiratul ula. Ataupun takbiratul ihram. Ada setengah kata takbir iftitah. Boleh belaka. Maksud sama ya. Adalah tidak menyaringkan bacaan. Dia tu bukan bermakna tak kecek. Pensyarah hadis kata maknanya Nabi tidak menyaringkan bacaan. Maknanya tidak menjaharkan bacaan. Dia sir. Baik. Ia bermaksud pada ketika itu ada sesuatu yang dibaca oleh Nabi SAW. Memahami perkara itulah, maka Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang Rasulullah ucapkan ketika dalam keadaan diam sekejap itu? Mungkin dalil bahawa Rasulullah SAW telah membaca sesuatu pada ketika itu adalah berlaku pergerakan bibir beliau. Sebagaimana situasi bacaan dalam salat sir adalah dengan menggerakkan bibir atau bahagian tempat tumbuh janggut itu. Ini mafhum kata-kata Ibnu Daqiqil Id dalam kitab dia Ahkamul Ihkam. Maksudnya begini, yang kita maya zuhur ni hadrat, kalau kita ambil dalam mazhab Syafi'i, hak lain pun gitu juga. Dia memang tak boleh baca derah, tapi dia kena gerak mulut tu. Jangan senyap, jangan hati baca. Begitu tak gerak mulut, tak boleh. Tak sah maya. Dia kena bergerak. Dalam mazhab Syafi'i ni, tak sah kita kira mula tu. Nah, dalam mazhab Syafi'i, dia kena gerak. Bismillah. Tapi jangan kuat siapa mengganggu orang. Ni kalau senyap langsung dalam hati. Tak gerak bibir, tak boleh. Kena berhati-hati sikit. Tu Baik, tak apalah berkenaan dengan hak khilaf-khilaf tu kita bincang semula. Baik. Jadi supaya baca hasil lah. Supaya kita mai zuhur, mai asar, dia bergerak. Kalau tu email tu kadang-kadang bunyi lah, slow. Dia kena ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Slow lagi tak apa, biar gerak. Jadi kerana nampak pergerakan itulah, kayak kita ni, kayak bila kita kecek dia gerak ke bawah ya. Tempat tunggu lehiyah tu kan. Kalau gerak atas juga orang panggil ke? Boya tu. Ya, tidak dua boya. Gerak rora, kesal. Ada. Ngecek mula boya tu. Baik, dia gerak. Tu dia sebut. Dia bahagian janggut bawah ni kan, dia gerak. Jadi sahabat tengok. Ibnu Daqiq kata, hak tu jadi ni bukan dia ni. Baca ni. Sebab kalau Fatihah semaya zuhur memang jelas. Mana antara tu nampak gerak juga. Tu kata Ibnu Daqiq. Sebab tu dia tanya, baca ke dia? Peringkat awal. Ke Abu Hurairah ni, dia ni lewat masuk Islam. Kira 2 tahun setengah dia sempat dengan Nabi. Baik. Ni ana sebut ni mafhum kata-kata Ibnu Daqiq dalam kitab Ihkamul Ihkam. Baik. Itu yang pertama. Jadi sekarang kita nampak apa yang tanya tu.
Yang ketiga, apa maksud sabda Nabi SAW dalam doa Nabi kan masa iftitah tu? Nabi kata, Allahumma ba'idni, ya Allah jauhkanlah antara aku dan dosaku sejauh timur dan barat. Jadi mengikut Ibnu Daqiqil, ia memberi dua maksud. Di sini anak petik hak dia ni sebab tengok hak dia nampak ramai ulama kata hak ni hak bagus. Kata Ibnu Daqiqil, maksud kata-kata Nabi tu dalam iftitah dia tu, cubalah hadirat hafal ni, baca ni pula. Gila-gila tak apa, tapi hak ni lebih kuat ni. Dua sebab. Yang pertama, jangan dikira sebagai kesalahan sehingga dicatat dalam buku catatan amalan apa-apa kesilapan yang dilakukan. Maksudnya, maafkanlah dan ampunilah wahai Allah. Doa agar dijauhkan ini bersifat zamaniyah dan bersifat makaniyah. Penjauhan berkait dengan zaman adalah bukan minat atau minta. Adalah minta dijauhkan daripada masa berlakunya kesilapan dan dosa. Manakala penjauhan dari sudut tempat adalah minta dijauhkan daripada tempat yang mungkin akan berlaku di situ pelaku dosa dan maksiat. Memang kemahalan ini. Jadi, bahasa yang digunakan, jauhlah antara aku dengan dosa, bagaikan jauhnya timur dengan barat. Maksudnya, tadi. Maknanya, sebab kita, bila kita melakukan dosa ni, dia berkait dengan masa, dia berkait dengan tempat. Biar Allah jauhkan daripada kita masa tu. Biar Allah jauhkan kita daripada tempat yang berlaku dosa tu. Itu maksud dia. Maksudnya maafkanlah, ampunkanlah. Itu bahasa maksud sebenarnya. Yang kedua, mungkin juga bermaksud minta agar dihilangkan terus dosa dan kesilapan yang dilakukan. Doa agar dijauhkan bukan bermaksud kekal. Kekal ada. Jangan silap jauh dosa. Mana dosa tu ada. Tidak maksud begitu. Minta agar dijauhkan bukan bermaksud kekal ada. Tetapi dijauhkan, bahkan ia bermaksud dihapuskan terus secara total sehingga tidak menjadi kes di mahkamah Allah Subhanahu wa taala kelak. Sehingga di hari akhirat tak timbul dah isu dosa ni. Sesah di dunia. Itu maksud dia. Berapa kali baca ni? Maya fardu 5 kali, semaya sunat tak tahu berapa kali. Banyak benar lah, siapa semua tu. Doa ni. Sebab tu kata, kalau orang tak baca doa iftitah ni, sah dia semaya. Sebab ni bukan wajib. Tetapi, dari segi sifat solat, mukammil solat tu jadi tak ada. Penyempurna solat tu jadi tak ada. Baik. Yang keempat, maksud sabda Nabi SAW, sucikan aku daripada dosa-dosaku, sebagaimana baju putih dibersihkan daripada kotoran. Ni kita baca masa semaya jenazah pun juga kita baca. Lebih kurang gini lah juga maksud dia. Baik. Apa maksud dia? Bapa tidak guna baju merah ke? Baju hijau ke? Baju kuning? Baju orange? Baju putih start? Apa guna putih bapa? Apa sebabnya? Dan bukan hadis saja, ada banyak hadis lain. Masa doa, kalau kita masa takbir ketiga, salat jenazah, ni juga. Baik, maksud dia begini. Ini adalah permohonan agar dihapuskan dosa dan kesan dosa tersebut. Apa artinya? Dosa dan kesan dosa tersebut sehingga tidak diketahui oleh sesiapa. Kayak baju putih, kalau tak jelas, kau orang nampak lalu. Orang nampak lalu. Nampak kesan dia tu. Dosa dan kesan dosa sehingga tidak diketahui oleh sesiapa. Ini adalah maksud keampunan sehingga sampai kepada al-maghfirah, bukan setakat al-afu. Lepas ni kita bincang ya. Ditasbihkan dengan membersihkan baju putih. Kena ingatlah maghfirah ni sebelum ni anda sebut dah. Maknanya dosa kita tu bila kita dapat maghfirah, dia bukan sekadar hapus dosa, kesal dia tak ada, dia orang pun tak tahu. Kalau orang tahu pun orang tak akan sebut. Apa sebab kita bertaubat nasuhar. Tu makna maghfirah. Makna bila kita bertaubat, hapus dosa, dah boleh maghfirah. Kalau orang ingat dosa kita buat dulu, pun orang senyap, orang tak asyik. Sebab orang tengok kita berubah. Tu kita nak. Cuba bayar ke hadirat. Kita dulu 10 tahun dulu buat dosa. Jumpa dengan orang ingat lah, orang sebut. Ingat sikit 10 tahun dulu teruk dia tu. Padahal kita bertaubat lama dah. Itu maknanya tidak kena dengan maksud maghfirah. Ini dalam perbincangan. Ni anak petik ni dalam kitab syarah Al-Adabul Mufrad tu lah. Baik.
Ditashbihkan, yang ini disamakan dengan membersihkan baju putih. Bersihkanlah dosa aku seperti mana orang membersihkan pakaian putih daripada kotoran itu. Maknanya nak biar hilang sungguh lah. Sebab pakaian putih ni pun dah nampak. Kalau ada tak tanggal sikit-sikit, kalau ada kotoran kecil pun nampak enggak putih. Sebenarnya ditashbihkan dengan membersihkan baju putih adalah untuk menjelaskan benar-benar bersih. Itu maksud dia. Objek yang berwarna putih jika tidak dibersihkan betul-betul, maka akan mudah nampak kesan kotorannya. Antara satulah guna ibarat baju putih tu. Yang kelima, Nabi SAW menjelaskan pembersihan dengan menggunakan 3 bahan. Air biasa, air salji ataupun salju, dan juga ais. Air ni kalau kita al-barak tu, kalau kita tengok dalam huraian di segi bahasa Arab, mana dulu ada ujian batu kan? Ujian batu kan? Tu air batu tu sebenarnya dia pejal. Tu boleh juga bila kita gosok-gosok dia akan jadi cair. Dia boleh menyucikan juga, boleh ambil wuduk dan sebagainya. Baik. Jadi kenapa Nabi sebut tu sampai 3? Al-ma', as-salj dan al-barat. Kenapa bentuk bahasa demikian yang digunakan oleh Nabi SAW? Ibnu Daqiqil Id berpendapat. Ini anak petik dia juga. Yang pertama, dia kata ibarat yang digunakan oleh Nabi SAW sebagai kiasan kepada kemuncak bersih zahir, kepada kemuncak bersih zahir, kepada bersih batin. Kita ambil zahir, bersih baju putih guna air ni, sebab air tu air suci bakal tu. Kita nak bawa, nak kiaskan kepada bersih batin pun biar gitu juga lah. Tu maksud dia nya. Tu yang pertama. Tu kata Ibn Laqid. Yang kedua ni menariknya. Yang kedua, setiap bahan yang digunakan untuk membersihkan kotoran zahir adalah sebagai kiasan kepada 3 bentuk penghapusan dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ni ayat ni. Surah Al-Baqarah tu ya. Ayat akhir sekali. Baik. Masing-masing perkataan al-afu, wa'fu tu mana al-afu, al-maghfirah yakni waghfir itu, dan ar-rahmah yakni warhamna, yang disebutkan dalam ayat ini adalah mempunyai kesan kepada penghapusan dosa seseorang. Sehubungan dengan isu ini juga, para ulama menjelaskan bahawa pemahaman hadis adalah dilihat kepada doa agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang dilakukan secara total, bukan kepada semata-mata perkataan yang digunakan. Dan ini adalah satu pengharapan yang besar dan sungguh-sungguh daripada seorang hamba kepada Tuhannya. Dia panggil al-ilhah. Ini salah satu contoh ilhah dalam doa. Kita buat kiasan biar cuci-cuci ngerti, minta gitu. Itu dia panggil ilhah. Orang panggil macam desak Tuhan seolah-olah. Cuma anda nak sebut sikit 3 ayat ni kan. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. 3 ni mengandungi, dalam konteks perbincangan ini mengandungi 3 unsur penghapusan dosa. Baik. Wa'fu tu, kalau kita dah apa ni? Allah afu fa'fu 'anna kita kata dah kan? Itu ialah maknanya minta supaya Tuhan hapuskan dosa. Wa'fu tu mana? Al-mahwu, hapuskan dosa. Tak ada lah. Maknanya yang telah ditulis dalam catatan amalan dosa tu dibuang. Setelah kita melalui proses taubat dan sebagainya, nasuha, membaiki diri, minta biar Tuhan hapus. Lepas tu waghfir lana. Tadi saya sebut tadi. Waghfir lana ni nak hapus dosa juga. Kesal dia pun hilang. Dia orang pun tak ingat. Orang tak sebut dah. Makna kita pun jadi bersih sungguh. Orang tengok pun orang suka dia kita. Padahal kalau buat dosa ni orang benci. Tak ada tu. Supaya sebut cerita lah. Kata jahat siapa dibuat daerah. Tiba-tiba lama puluhan tahun. Klik-klik pakai jubah, pakai serban. Setahun keluar dia ikut tabligh. Siapa orang kampung suka belakang, orang tu panggil makan, padahal jahat habis kering duk kampung. Dia tak apa-apa boleh dia kena buat daerah tu. Buat mana kat Jintenland. Mana orang masa tak ada jalan. Zaman dulu, 50-60 tahun dulu. Tapi dia berubah. Ana sepak dengan dia. Kita tak sebut nama lah, ana jumpa dia. Dia kata besar budak ni dia tu. Dia kata ana. Dia kata mana lampak lain lah. Dia pun cerita lah, dia cerita kita beli pergi rumah dia kan. Dia hambak patah esok hari pula. Akhir sekali dia pergi masjid. Bermula dia pergi masjid dengan orang tabligh. Besar pahala orang tabligh tu.
Nah, bila dia berubah ke kejahatan, dia orang lupa. Bahkan orang suka. Dia pergi masjid, orang pakat bersalah dengan dia pergi kecek, panggil makan nasi rumah. Itu maksud maghfirah. Jadi, kita berharaplah orang-orang lagu ni Tuhan hapus semua tu. Itu makna al-maghfirah. Selagi warhamna. Warhamna ni ulama kata, paling tidak, kalau kita ambil warhamna, di hari akhirat. Ada ke setengah-setengah orang, dia bertemu Allah dalam keadaan banyak dosa. Hak kita panggil syafaat tu lah. Kadang-kadang tak ada orang syafaat. Allah sendiri maafkan dia. Ataupun Allah izin orang lain maafkan dia. Itu makna warhamna. Maknanya itu bentuk penghapusan dosa juga. Kalau tidak neraka dah dia tu. Itu dalam huraian dia. Maknanya tiga-tiga ni al-afu, al-maghfirah dan ar-rahmah, ini adalah merupakan keperluan sebenar hidup manusia. Nak dapat ni hadirat kena usaha. Biar kita ni ikhlas dalam beragama, insya-Allah akan dapat. Jadi setengah Ibn Laqi kata inilah maksudnya al-ma', al-thalj dan al-bara. Isyarat kepada tiga ni. Makna basuh dengan air biasa, ngomong dengan salji pula, ngomong dengan air batu tu pula. Kita kata sebut al-ma' pun pada dah sebut tiga sebab dia kata isyarat pun ni. Tu pandangnya dia lah, pandangnya dia. Tapi ulama terima ada kemungkinan. Kita kata apa sebut tiga? Iyalah kalau dari segi fiqh dia kata gini. Nak ayatnya hak ni bahaya pencuci boleh belaka. Daripada hak ni dalil dari segi fiqh mana salji ni bersih dan membersihkan. Begitu juga air batu bersih dan membersihkan. Hak turun daripada langit tu asal tu dalam bentuk hujan batu tu. Itu dari segi kita kata fake. Gitu maksudnya. Jadi maknanya hadirat kita sebagai orang Islam ni bila kita baca doa tadi, kita baca tadi dalam semaya ketika salat jenazah tu, dia kena qasak untuk kita dan juga kepada seluruh sama ada hak meninggal, ada hak tak meninggal, dia tu hapuskan. Sebab tu dia guna na tu. Kalau khataya kita sorang. Ada juga ketika kita berdoa begitu. Tapi kalau kita jadi tu email, masa kita berdoa, Nabi suruh kita rangkukan sekali dengan makmum itu dan orang lain. Itu tanggungjawab imam. Baik, seterusnya kita pergi yang keenam, kesimpulan hadis. Yang pertama, hadis harus berdoa dalam salat tanpa menggunakan lafaz Al-Quran. Pandang ini berbeza dengan mazhab Hanafi. Mana kita syaratnya hak tu mesti hak Nabi lah. Tak boleh ambil hak kursi-kursi. Tak boleh. Ana tidak nafikan ada yang kata boleh. Tapi pendapat jumhur tak boleh. Kalau kita buka tu, takut jadi tak terkawal. Lebih baik kita ambil asal mana doa guna ayat ataupun hadis Nabi. Sebab kita ada doa sebelum kita bagi salat kan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil hayat wal mamat. Itu Nabi tu. Bahasa Arab iyalah, tapi Nabi sebut maknanya wahyu. Itu tak apa, tak ada khilaf tu. Boleh tu. Tapi doa lain yang tidak Nabi ajar, bahasa Arab biasa. Boleh ke tak? Atau khilaf ulama. Imam Hanafi kata tak boleh rasa. Tak boleh. Batal semaya. Kalau tidak bahasa Arab, kut Melayu batal tu memang batal. Sebab tu bagi anda, baiklah kita ambil yang terbaik selalu. Jadi pastikan daripada Quran ataupun daripada hadis. Kedua-duanya adalah wahyum minallah. Lebih baik itu. Tak timbul masalah. Yang kedua, doa ini lahir daripada Rasulullah sebagai menyatakan kemuncak ubudiyah. Maksudnya Nabi ni maksum, tak ada dosa. Tiba-tiba bila doa genimo nah doa bahasa dia guna. Nak ayatnya dia ni sebagai hamba walaupun dia tidak berdosa, tak buat dosa, maksum. Tetapi dia tetap juga. Nak ayat ke dia? Ubudiyah. Ubudiyah mana? Proses nak menyatakan penyembahan kepada Allah secara total, secara kemuncak. Boleh jadi juga Nabi buat gini sebagai nak mendidik umat dia agar sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala, aku yang maksum pun doa gitu mu. Apakah kamu yang tidak maksum? Itu makna pendidikan. Ada unsur tarbiyah untuk umat. Yang ketiga, sikap para sahabat yang sentiasa menjaga kualiti. Sikap para sahabat yang sentiasa menjaga kualiti ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua tindakannya, sama ada ketika bersendirian atau di khalayak. Maksudnya begini, istilah ittiba' ni istilah memang yang digunakan oleh ulama. Jadi bagaimana kita nak supaya proses kita mengikut Nabi kita sebagai Rasul, sebagai utusan Tuhan,
Pengikut itu berkualiti, bermutu. Kena berilmu. Sebab tu berlaku soal jawab. Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah baca. Apa tu tanya tu? Nak kepastian. Nak biar jelas. Bila Rasulullah ayat sendiri, dia tanya, tu memang pasti. Tak ada lebih pasti daripada tu. Jadi maknanya itibak ni, kalau kita itibak, tapi benda tu tak jelas, kita pun tak jelas, tak tahu, ngaji pun tak ada habis, ataupun tak tahu ikut orang, itu tidak berkualiti tu. Walaupun kita berasa kita ikut Nabi pun. Walaupun kita berasa kita ikut Nabi. Kena pasti. Tak ingat dalil, tak apa, tapi kita pasti benar melalui pengajian kita. Tu. Tiba-tiba tahu, tak seikut pula. Tu berat lah, tak kena lah tu. Satu kesilapan lah. Ni hak tahu nak ikut, kena pasti. Ni antara. Maknanya kualiti itibak tu perlu kita ambil kira. Mesti melalui proses ilmu yang jelas. Sebab tadi lah. Antara rasa nak kualiti itibak lah, kita kata Allahumma ba'idni tu. Kita nak tukar ambil tu pula. Dalam iftitah kita. Hak salah gitu boleh nak baca. Tambah hak ni lebih kuat, kita ambil hak ni pula. Baik. Yang keempat, keharusan bertaharah dengan air salju dan juga ais, yakni air batu tu boleh. Boleh. Yang ketujuh, para ulama berbeza pandangan tu, tersilap spelling tu. Para ulama berbeza pandangan berkenaan doa iftitah. Hasil ini anda tidak bincang lafaz-lafaz dia. Sebab lafaz dia tu kita ambil Abu Hurairah tadi, memang hal tu paling sahih. Hal tu cukup dah. Baik. Yang pertama, Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah Muslim dia. Dia kata hadis Abu Hurairah adalah menjadi dalil kepada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan jumhur ulama rahimahumullah tentang kesunahan doa iftitah. Ni dalil dia. Dalil kuat ni. Sunnah. Sunnah ni kalau kita tinggal, tak buat, tak dosa. Tapi bila kita tak buat, kita sebenarnya rugi. Bukan tak dosa. Rugi. Kena tanya gitu. Kalau kita sebut tak dosa ni mungkin ingat. Rugi tu. Besar lagi. Rugi. Selain itu, banyak lagi hadis-hadis sahih yang bersumberkan daripada jalur riwayat yang lain. Banyak lagi. Baik. Cuma ni dalil yang kuat. Yang kedua, Imam Malik rahimahullah berkata. Ni Imam Malik dia pelik sikit bab ni. Ana tidak kata, ana tidak sebut, tidak tepat, cuma ulama ada sebut. Tak tepat ni. Ulama kritik dia ni. Bukan anak kata tak tepat ni, nama silap kata anak kata tak tepat pula. Ni Imam Malik ni maknanya sama-sama ulama hebat-hebat lah. Lama riak anak pula lepas ni maknanya ulama-ulama hebat-hebat bincang pula kan. Cuba tengok. Imam Malik rahimahullah berkata, dia kata tidak sunat doa iftitah selepas takbiratul ihram. Imam An-Nawawi berkata, Imam Nawawi berkata, dia kata padahalnya banyak hadis-hadis sahih yang menyokong pandangan jumhur yang mengatakan kesunahan doa iftitah. Macam mana dia kata Imam Malik kata tu? Banyak semua, dia pelik. Dia pelik. Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah Muhadzab, dia kata disunatkan membaca doa iftitah pada setiap musalli. Tak kira musalli tu imam ke, musalli tu makmum ke, musalli tu maya seorang ke, munfarid tu maya seorang, dia wanita ke, dia kanak-kanak ke, dia musafir ke, maya fardu ke, maya sunat ke, maya duduk ke, maya baring ke, dan selain daripada mereka, maya lagu mana pun. Asalkan dia semaya, sunat dia baca. Misalnya baca, dia gerak mata ya. Hak lain jam semua tu, anggota. Cuma hati masih ada, akal masih ada, dia semaya. Guna gerak mata, tetap kena baca juga. Sunat juga, untuk semua. Apa Imam Nawawi sebut gini? Sebab setengah-setengah hak lain, hak kadang-kadang hak rukun tu jadi tak wajib dah, tak perlu buat dah. Misalnya orang sakit tak ada dari diri tu, kadang-kadang hak sunat pun tak payah buat. Tapi hak ni bagi Imam Nawawi tetap sunat ada. Dia ada keadaan macam mana? Berat benar tu. Maknanya muakkad tu. Maknanya bukan sunat kecil-kecil ni, iftitah ni. Sampai Imam Nawawi kata tak kira dalam keadaan macam mana pun bila semaya kena baca. Kena tu maknanya sunat. Tapi kalau kita tengok amalan-amalan sunat lain, kadang-kadang sakit sikit tak perlu dah. Kau rukun dia tak perlu dah kalau sakit. Duduk. Tak boleh kiam kan rukun. Tapi orang ni kena baca. Baik.
Beliau juga, yakni Imam Nawawi juga menyebutkan kalangan yang menganggap sunat doa iftitah adalah jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'i dan generasi selepas mereka. Ini pendapat ramai lah. Tidak diketahui seseorang yang menyalahi pandangan jumhur melainkan Imam Malik rahimahullah. Ini antara benda ulama kata pelik, ni pelik Imam Malik. Macam mana dia seorang boleh kata gitu? Tokoh salih. Oh, tapi jangan pula kita kata. Mana dalil dia bawah ni, cuba kita tengok. Beliau ada menyebutkan, beliau ni maknanya Imam Malik lah. Dia kata, ni Imam Nawawi nukil ni, Imam Nawawi nukil kata-kata ni. Beliau ada menyebutkan tidak ada doa iftitah dan tidak ada apa-apa bacaan antara takbiratul ihram dan al-Fatihah. Tak ada. Mana lepas takbir selalu Fatihah selalu. Baik. Bahkan beliau menyatakan Allahu Akbar dan bacaan Al-Fatihah hingga akhir itu. Hingga akhir ayat. Alhamdulillahirabbil sapa waladhdallin. Nah. Mana dia tekan lagi tu? Mana tekan? Nah, tu Imam Malik tu. Imam Nawawi no ayatnya makna dia tekan. Nah, bukan kata pendapat ni ringan-ringan, tidak pendapat dia. Itu maksud dia nya. Beliau berhujah, apa hujah Imam Malik? Beliau berhujah dengan hadis orang yang buruk salatnya. Kita jumpa dah hadis ni. Iaitu hadisul musik salatah. Hadis riwayat Abu Hurairah nombor 884. Cuba tengok nombor 884 kalau tak ingat lah. Kita bincang dah sebenarnya. 3 kali salah kan. Akhir sekali jumpa Nabi, kalau saya buat apa tak comel, tak lebih pada tu. Rasulullah ayat lah tak kena mana. Rupanya dia buat tu makninah kan. Hadis riwayat Abu Hurairah. Mana? 800 berapa? 8 tu. Cuba tengok situ. Dia panggil tu nama hadis ni. Ni hadisul musik salatahu. Hadis orang yang memburukkan salat dia. 884 cuba tengok. Nombor berapa? Muka surat 12 tak silap Ana tengok tu. Tu muka surat 12 tu. Akhbarana Muhammad bin Al-Muthanna tu. 884. Situlah tu dia panggil hadis al-musii'u salatahu. Hadis orang yang memburukkan salat dia. Dia semaya tak molek. Hadis tu nama hadis ni. Nama hadis ni. Baik. Gapo dia? Bagaimana istidlal Imam Malik tu, cuba kita tengok. Ana sebut ni ringkas saja. Tidak ada disebutkan isu berkaitan doa iftitah dalam hadis berkenaan. Bahkan yang menjadi perbincangan ulama adalah isu tumakninah. Kadang-kadang beliau berhujah dengan hadis anak. Maknanya hadis musik punya salah tahu ni, riwayat Abu Hurairah ni, bukan bincang bab iftitah. Siapa Nabi suruh 3 kali tu. Lepas kali ketiga dia mari jumpa Rasulullah wisalah kan? Wisalah. Rasulullah ayat lah. Kalau saya buat pun tak akan lebih daripada tu. Tak kena juga ayat lah. Rupanya tumakninah. Di sini tidak disebut iftitah. Maknanya iftitah tu tak ada lah. Dia istilah lagi tu kan pelik tu. Baik, tak apalah, lepas ni ada orang jawab. Kadang-kadang Imam Malik ni berhujah dengan hadis Anas. Mana hadis Anas? Cuba tengok. Ini hadis Anas. Kerana hadis ni muttafaq alaih. Dia kena ingat gini hadirat kena ingat gini. Dia hadis ni antara punca jadi khilafnya pemahaman itu. Bagaimana tokoh-tokoh mujtahid memahami. Perbezaan memahami itu menyebabkan keluar hukum berbeza. Kalau kita salah, kalau kita faham berbeza, orang tak kira, tak boleh kira. Tapi memang Malik ni bukan salah-salah orang. Baik, cuba kita tengok. Ni hadis Anas, maksud hadis Anas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma yaftatihuna as-salah bilhamdulillahi rabbil alamin ila akhiril ayah. Muttafaqun alaih. Kata Anas, menjadi kebiasaan itu sebenarnya tu. Kalau kita nak terjemah menjadi kebiasaan boleh ke, sebab ada kana. Menjadi kebiasaan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar rahimahumullah, mereka memulakan salat dengan alhamdulillah. Mereka memulakan salat, mana bila masuk dalam semaya dengan takbir, mula-mula dia buatnya adalah baca alhamdulillah sampai kepada akhir lah, makna Fatihah. Imam Nasai akan datang hadis ni, kita akan jumpa pada hadis 903. Hadis Imam Nasai menyebutkan hadis ni pada hadis 903. Pada nombor 903 tu. Situ kita akan bincang. Baik. Zahir hadis ni mengikut pemahaman Imam Malik, dia kata tak ada sebut iftitah.
Tapi sebut yaftatihuna. Yaftatihuna maknanya mereka yang ni senabi, sahabat Sayyidina Abu Bakar, sahabat Sayyidina Umar, yaftatihu, mereka memulakan salat bila akad takbir Allahu Akbar tu baca Fatihah. Itu iftitah mereka. Bukan dengan Allahumma ba'idni. Tu kata dia. Tu dalil dia. Baik. Para ulama menjelaskan, dia kata hadis al-Musi. Kena ingatlah hadis al-Musi tu hadis Abu Hurairah tadi, hak 884 tadi. Hak cerita 3 kali dia silap tu kan. Kita bincang dah kalau kita kata apa tu ayat lalu sampai 3 kali, kita bincang dah ulama we pandang yang gini-gini. Tu dia panggil hadis al-Musi dia panggil. Tu nama hadis tu. Jadi para ulama menjelaskan hadis al-Musi hanya membicarakan tentang fakta fardu salat, bukan sunat-sunat salat. Pula dah sebab tu nak kata pemahaman. Imam Malik tidak faham gitu. Dia duk bincang bab fardu tu maknanya ni kan fardu bukan. Tahu tu? Fardu dia tidak tamakninah. Tu maksud dia nya. Bukan sunat-sunat salat. Hak kita dah bincang iftitah ni sunat. Sunat. Iftitah tu. Iftitah dengan doa iftitah tu lah. Dia dah bincang sunat, hak tu fardu tu. Sebab tu Nabi suruh buat semula. Nabi suruh dia buat semula. Masalah sekarangnya dia jawab, baik, masalah sekarangnya dia buat semula ke dia? Dia tanya. Ketiga kali tu kena? 3 kali ingat tak? Kali pertama, kali dua, ketiga. Lepas Nabi tegur tu, Nabi tak kata. Lagi buat mula, kali keempat. Nabi tak lagi. Hak tu jadi muskil pula ulama tu. Maknanya, hak dia buat tu sekadar tidak sempurna. Sebab tu ulama kata, bukan masalah tumakninah. Cuma tak sampai tahap yang sempurna. Untuk orang panggil semaya sempurna, tak sampai tahap. Sah dah. Lama ulama kata, kalau tak sah, Nabi suruh kayak pula. Selepas Nabi cerita gini, kena buat gini, cuba pergi semaya mula, dah mu tahu dah. Nabi tak kata gitu dalam hadis. Ada yang kata gitu. Baik. Manakah itu kritikan ulama terhadap Imam Malik yang memahami hadis al-Musi itu. Baik, manakala hadis Anas ni, hak kata Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka memulakan semaya dengan Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin itu. Para ulama mengatakan mereka ni memulakan salat dengan Al-Fatihah sebelum membaca mana-mana surah. Tu maksud dia. Bukan bermaksud mereka tidak membaca doa iftitah sebelum tu. Tak boleh faham gitu. Jangan tengok hadis ni saja, tengok lain pula. Baik. Perkara ini telah dijelaskan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Cuba tengok hadis Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata lah. Yastaftihu as-salata bitakbir wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin ila akhiril ayat. Maksudnya kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan salatnya dengan takbiratul ihram dan dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Hak ni ulama kata dia nak ayat baca Quran itu bermula dengan Fatihah. Quran. Selepas itulah baru baca Quran hak lain. Baik. Tak apalah. Dalam hadis ini tidak dijelaskan dengan sarih, dengan jelas, dengan terang penafian membaca iftitah. Kalau kita perhati ke hadis-hadis ni tak ada pun sebut hak dia digunakan Imam Malik, tak ada pun sebut menafikan ada iftitah, doa iftitah, tak ada. Besar. Jika dijelaskan penafian dengan sarih, katakanlah kalau ada. Katakanlah kalau ada. Yang kata tidak ada. Dengan tu katakanlah kalau ada. Padahal tak ada. Mana tak ada sah pun hadis yang kata tidak ada doa iftitah. Baik, kalau ada, maka hadis-hadis yang sahih yang menyabitkan ada sunnah doa iftitah tetap diutamakan. Hadis-hadis berkenaan adalah tambahan perawi-perawi siqah dan ia sabit, oleh itu ia tetap diutamakan. Kaedah dia, bila dalam satu isu ada berlaku penafian dan hadis sahih lain menyabitkan muqaddam al-isbat, kena dahulukan hak isbat. Kita kena terima hak kata ada bila sama-sama sahih. Tu kaedah dia. Tapi masalah tak ada penafian ni. Bila tak ada penafian lagilah kena pakai hak kata ada. Dia pakai kaedah tu.
Ana ulas sekarang susuban. Katakanlah sekarang ni tidak dinafikan bahawa ada hadis yang menyebutkan ada doa iftitah. Bukan sehadis, banyak hadis. Atau tidak dinafikan. Baik. Hadis yang kata tidak ada, dia bukan dalam bentuk hadis menafikan. Tapi dalam bentuk hadis, dia panggil hadis sebagai menyatakan. Misalnya, riwayat daripada Anas dia kata, Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bila dia semaya, dia start tu dengan Alhamdulillah. Start bahasa kelas. Start dengan Alhamdulillah selepas dia takbir. Kita ada penafian tu? Ada penafian? Tak ada. Kemudian riwayat selagi riwayat mana pula tu? Riwayat daripada Aisyah. Supaya kok dia pun sebut gitu kot. Nabi ni bila dia semaya, dia memulakan salat dengan takbir, kemudian dia baca qiraah alhamdulillah. Ni pun tak ada menafikan, cuma ayat penyata. Bila kata tidak menafikan, maknanya hadis ni tak boleh nak tolak. Hadis yang menyabitkan ada dalam iftitah, tak boleh tolak. Kaedah tu. Jadi maknanya hadis ni tak bercanggah. Tak bercanggah. Itu maksud dianya. Sebab itulah jumhur sahabat, jumhur tabi'i dan generasi selepas dia. Wallahualam lah, ana duk carilah. Duk cari. Sebabnya riwayat daripada Anas, riwayat daripada Aisyah ni bukan bermakna ulama tidak beristidlal. Anas antara yang berpendapat kata tak ada doa iftitah. Aisyah antara yang berpendapat tak ada seorang perlu istidlal dengan hadis dia riwayat. Cuma dia nak, sebab tu ulama kata dia nak ceritanya qiraat. Sebelum baca ayat lain, kena baca Fatihah dulu. Nak ayat tu. Tu pula ya. Tapi kukuk mana pun kuah ada. Itulah hak tu lah. Hak tu terang. Hak tu memang terang. Gitu kan. Lepas tu kalau tak saya baca, nak Allah. Tu tak saya baca. Tak saya baca, lepas Fatihah. Tu tak saya baca, tak saya baca. Jadi susah betul. Lah mayat. Allah Akbar kat Fatihah, pakai rokok lalu. Boleh pun. Tapi juga semaya lagu tu hadirat kurang benar lah pahalanya. Okay, kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.